Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Menguntum manis senyuman si dara, datang teruna ingin bersua. Assalamualaikum, mulai bicara, salam hormat untuk semua. Terimalah persembahan dari Kumpulan Intelligent Organisation atau lebih dikenali sebagai IO. Dipaparkan sejarah penubuhan Universiti Teknologi Malaysia, misi, visi, juga matlamat UTM. Berikut dipaparkan Carta Organisasi Universiti Teknologi Malaysia. Kumpulan kami terletak di dalam Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni. Berikut adalah misi dan visi serta objektif Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni. Berikut dipaparkan Carta Organisasi Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa. Kumpulan kami berada di Kolej Kediaman. Kolej 9 dan 10 telah dipilih sebagai lokasi untuk kami jalankan projek ini. Berikut dipaparkan fungsi dan peranan pejabat Kolej 9 dan 10. Kumpulan IO terdiri daripada 7 orang ahli yang diselia oleh 2 orang fasilitator. IO bermaksud otak yang sentiasa berfikir memberi manfaat kepada semua. Kumpulan ini ditubuhkan pada 13 November 2013 dan ini merupakan projek pertama kami. Kumpulan kami diketuai oleh saya, Hamdan bin Abdul Ghani, penolong pengurus asrama Kolej 9 dan 10 dan diselia oleh 2 orang fasilitator, Cik Muhammad Hairil Abdul Ghani, penolong pengurus asrama Kolej Datuk On Jaafar dan Cik Muhammad Rasdan Jamian, penolong pengurus asrama Kolej Tun Hussein On. Ahli-ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada Cik Nazam bin Isa, penolong pengurus asrama kanan Kolej Tun Razak, Puan Nosida binti Osman, penolong pengurus asrama Kolej Tun Dato' Ismail, Puan Emar Sina Ambayah, penolong pengurus asrama Kolej Tuanku Chancellor, Encik Abdul Razak bin Abdul Wahab, penolong pengurus asrama Unit Sukan, Puan Hatina binti Abdul Rahim, penyelia asrama kanan Kolej Tun Dato' Ismail, dan Encik Aiman bin Atan, penyelia asrama Kolej Perdana. Berikut dipaparkan surat lantikan ahli dan ahli kumpulan. Dipaparkan metrik agihan tugas dan rekod kehadiran ahli. Dipamerkan email panggilan mesyuarat dan contoh minit-minit mesyuarat. Kumpulan kami menjalankan projek KIK ini dengan menggunakan kaedah kitaran plan, do, check dan action. Di layar dipaparkan carta perbuatan projek bermula daripada November 2013 sehingga November 2014. 10 masalah telah dikenal pasti dalam membuat penilaian bagi projek yang akan dilaksanakan. Klasifikasi masalah telah diukur melalui penilaian oleh setiap ahli kumpulan. Kaedah jadual matriks digunakan untuk menilai masalah yang paling kritikal dan mampu dilaksanakan di dalam projek ini. 3 masalah utama yang telah dikenal pasti. Masalah pertama, kelewatan permohonan penyewaan bilik semasa cuti di Kolej Kediaman. Masalah kedua, kesukaran mengenal pasti bilangan peralatan aktiviti pelajar untuk pinjaman. Masalah 3, kelewatan pelajar menuntut kiriman pos berdaftar di Kolej 9 dan 10. Melalui kaedah metrik keutamaan, kelewatan pelajar menuntut kiriman pos berdaftar di Kolej 9 dan 10 telah dipilih. Maka dengan ini, tajuk projek kumpulan kami ialah kelewatan pelajar menuntut kiriman pos berdaftar di Kolej 9 dan 10 Universiti Teknologi Malaysia. Our priority has always been saving the day because our priority amazed. Projek ini telah mendapat kelulusan dari Yang Berbahagia Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni iaitu Tuan Haji Dahari Benderani pada 29 April 2014. Rasional bagi pemilihan projek ini adalah berdasarkan kepada Mesyuarat Pengurusan Kolej 9 dan 10 bilangan 10 tahun 2013 bertarikh 24 Oktober 2013 yang menyarankan supaya diwujudkan kaedah penerimaan pos berdaftar yang lebih sistematik.
Projek ini juga selaras dengan objektif pejabat hal ehwal mahasiswa iaitu meningkatkan perkhidmatan dan prasarana dengan kos berpatutan. Ia juga bagi mengelakkan kolej menjadi punca barang lewat sampai di tangan pelajar. Di layar menunjukkan implikasi jika masalah tidak diatasi. Berikut dipaparkan istilah dan maksud masalah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Di layar ditunjukkan latar belakang projek dan carta alih penerimaan surat berdaftar. Berikut adalah proses penghantaran kiriman pos. Saksikan video ini. Assalamualaikum. Salam. Tina. Sampai pun. Wah, hari ni banyak. Ada 6 tu. Banyaknya. Pandai lagi Tina ni kan, ya. Terima kasih. Ada barang kiriman saya ke? Barang dah sampai, Cik. Tapi saya belum lagi rekodkan. Rekodkan. Ha. Ada sistem yang boleh Katanya kita tak ada sistem lagi. Tapi kalau awak nak tunggu sekejap lah, dalam 3 jam lagi saya nak rekodkan semua sekali. Hari ni pun banyak 60 keputusan kita tengok ni. Saya cadangkan cik bangunkan sistem. Saya sokong. Okey, kita nak bangunkan sistem tu. Tapi kita kena ada orang yang mahir. Saya boleh bantu. Okey. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah 5W1H bagi menerangkan masalah. Cik Amdan, apa masalahnya ya? Kelewatan pengambilan barang kiriman oleh pelajar Di mana ia berlaku? di Kolej 9 dan 10 Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Bila ia berlaku? Sepanjang sesi pengajian, Siapa yang terlibat? staf dan pelajar Kolej 9 dan 10. Kenapa masalah ini berlaku? Ia berlaku kerana maklumat kiriman tidak sampai kepada pelajar kerana proses merekod dan semakkan dibuat secara manual. Bagaimana ia berlaku? Ia berlaku kerana banyak barang kiriman yang tidak dituntut melebihi 3 hari. Berikut dipamerkan objektif dan matlamat projek. Penetapan sasaran projek kami ialah memendekkan masa pengambilan barang kiriman pelajar. Sebanyak 80% kiriman dituntut dalam tempoh 1 hari berdasarkan keputusan mesyuarat pengurusan Kolej 9 dan 10 bilangan 10/2013. Justru tema projek kami adalah mengurangkan masa pengurusan pos berdaftar di Kolej 9 dan 10 di Universiti Teknologi Malaysia. Berikut dipaparkan punca paling mungkin berdasarkan Rajah Ishikawa. 4 faktor telah dikenal pasti iaitu kaedah, manusia, peralatan dan persekitaran. Faktor 1, kaedah. Punca 1, pelajar tidak maklum, keputusan. Diterima. Punca 2, tiada notis, keputusan. Diterima. Punca 3, rekod tidak dikemas kini, keputusan. Diterima. Punca 5, manual. Punca 4, tidak ikut jadual, keputusan. Ditolak. Punca 5, manual, keputusan. Ditolak. Punca 6, tidak sistematik, keputusan. Ditolak. Faktor 2, manusia. Punca 1, kekangan masa. Keputusan. Ditolak. Punca 2, kekurangan staf. Keputusan. Ditolak. Punca 3, staf baru. Keputusan. Ditolak. Punca 4, surat tercicir atau hilang. Keputusan. Ditolak. Punca 5, kekangan tugas. Keputusan. Ditolak. Punca 6, penghuni berpindah. Keputusan. Ditolak. Punca 7, salah hantar. Keputusan. Ditolak. Faktor 3, peralatan. Punca 1, kekurangan kenderaan. Keputusan. Ditolak. Punca 2, barang kiriman terlalu banyak. Keputusan. Ditolak. Punca 3, bungkusan koyak. Keputusan.
Ditolak. Punca 4, ruang simpan terhad keputusan. Ditolak. Faktor 4, persekitaran kampus luas. Punca 1, keputusan. Ditolak. Punca-punca. Punca 2, cuaca. Keputusan. Ditolak. Punca 3, lambakan kiriman. Keputusan. Diterima. Punca 4, pejabat kolej jauh. Keputusan. Ditolak. Berikut dipaparkan Raja Ishikawa 3. 4 punca utama telah dipilih. Punca 1, pelajar tidak maklum telah menyebabkan 475 kiriman berdaftar lewat dituntut. Punca 2, rekod tidak dikemas kini. Sepanjang September 2014, sebanyak 80 barang kiriman tidak direkod di dalam buku daftar terima pos. Punca 3, tiada notis menyebabkan pelajar terpaksa berulang-alik ke pejabat kolej untuk menyemak barang kiriman mereka. Sebanyak 705 kiriman pada bulan September tidak dapat disebarkan maklumatnya kepada pelajar. Punca 4, lambakan kiriman menyebabkan ruang simpanan sementara di pejabat menjadi sesak dan tidak dapat disusun secara sistematik. Ini menyebabkan kesukaran pencarian bukusan untuk diserahkan kepada pelajar dan telah berlaku sebanyak 21 kali sepanjang September 2014. Berikut dipaparkan jadual kekerapan masalah sebelum projek. Di layar dipaparkan gambar rajah Pareto sebelum penyelesaian. Dipaparkan bilangan kutipan barang kiriman oleh pelajar sebelum projek dan peratusan barang yang telah diambil dalam masa 1 hari iaitu 33%. Sebanyak 38 borang soal selidik telah diisi oleh pelajar. Tahap kepuasan pelanggan hanya seorang sahaja yang sangat berpuas hati. Bagi tempoh penerimaan, hanya 8 orang pelajar yang menuntut kiriman dalam masa 1 hari. Faktor kelewatan, tuntutan kiriman didapati bahawa 34 orang pelajar tidak mendapat maklumat. Bagi kaedah penyampaian, 30 orang pelajar menerima maklumat melalui walk-in. Bagi membantu penyempatan masa, 25 orang pelajar tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Berikut adalah cadangan penyelesaian. Masalah 1, pelajar tidak maklum. Cadangan 1, menyalurkan maklumat melalui email pelajar. Keputusan. Diterima. Cadangan 2, menelefon setiap pelajar. Keputusan. Ditolak. Cadangan 3, memberi maklumat melalui Facebook. Keputusan. Ditolak. Cadangan 4, memasukkan data dalam Excel. Keputusan. Diterima. Ditolak. Cadangan 5, menggunakan sistem online. Keputusan. Diterima. Cadangan 6, menggunakan sistem pesanan ringkas SMS. Keputusan. Diterima. Masalah 2, rekod penerimaan tidak dikemas kini. Cadangan 1, sediakan jadual semakan rekod harian. Keputusan. Ditolak. Cadangan 2, mengkhususkan seorang staf untuk merekod. Keputusan. Ditolak. Cadangan 3, menggunakan sistem online. Keputusan. Diterima. Masalah 3, tiada notis. Cadangan 1, staf menghantar notis ke bilik pelajar yang menerima barang kiriman. Keputusan. Ditolak. Cadangan 2, notis ditampal di papan kenyataan lobi blok pelajar. Keputusan. Ditolak. Cadangan 3, menggunakan sistem online. Keputusan. Diterima. Cadangan 4, menggunakan aplikasi mobile seperti WhatsApp. Keputusan. Ditolak. Berikut dipaparkan rajah pokok. Kumpulan kami telah bersetuju membangunkan satu sistem yang baru iaitu UTM CPS. Universiti yang bermaksud Universiti Teknologi Malaysia College Parcel Services. Berikut dipaparkan spesifikasi perkakasan dan perisian pembangunan sistem. Kos pembangunan sistem adalah sebanyak RM5,600 berbanding daripada syarikat luar sebanyak kira-kira RM14,800. Berikut dipaparkan cara penggunaan bagaimana sistem ini beroperasi. Ia terbagi pada 3 ID pengguna iaitu admin, staff dan pelajar. Melalui capaian sesawang www.utmcps.com, pengguna perlu masukkan nama pengguna dan kata laluan. Berikut adalah capaian dan carta alih admin. Admin berfungsi untuk mendaftarkan setiap ID pelajar dengan mendaftarkan maklumat seperti pertama, nombor staf, kedua, kata laluan, ketiga, nombor kad kenalan, keempat, pengesahan kata laluan, kelima, nombor telefon, keenam, email. Admin juga boleh menjana laporan bulanan dan tahunan.
Seterusnya adalah daftar masuk dan catat alih staf. Fungsi utama staf adalah untuk pendaftaran barang kiriman yang baru. Setiap kiriman barang yang baru perlu dimasukkan maklumat seperti berikut. Pertama, nombor tracking. Kedua, nama syarikat pos. Ketiga, nombor telefon. Keempat, nama pelajar. Kelima, nombor lot. Selepas maklumat diisi, staf perlu menekan butang confirm dan sistem akan menghantar SMS dan email kepada penerima secara automatik. Staf juga berfungsi untuk mencari barang kiriman yang ingin dituntut oleh pelajar. Sekiranya pelajar ada menerima barang kiriman tetapi pelajar tidak mendaftar, paparan memberitahu pelajar tidak kemaskini maklumat akan dipaparkan. Seterusnya, barang kiriman akan diserahkan kepada pelajar dengan menekan butang release parcel. Berikut dipaparkan contoh kiriman yang telah didaftarkan, belum dituntut dan telah dituntut. Staf juga boleh mengetahui bilangan pelajar yang telah didaftarkan. Berikut adalah capaian daftar masuk dan catat alih pelajar. Pelajar tidak mengaskini maklumat peribadi dan akan diberi notis pemberitahuan secara automatik. Maklumat yang perlu dimasukkan adalah seperti di layar. Pelajar boleh memilih sama ada melalui sistem SMS atau email atau kedua-duanya sebagai medium penyampaian maklumat. Seterusnya, pelajar boleh mengesan kiriman berdaftar mereka melalui nombor kapnalan atau nombor telefon atau nombor tracking untuk dituntut. Dipaparkan surat persembahan kepada pengurusan dan surat kelulusan melaksanakan cadangan. Berikut adalah perancangan pelaksanaan cadangan. Apa yang hendak dilaksanakan Puan Hartina? Sistem online diwujudkan. Di mana? Pejabat Kolej 9 dan 10. Bila? Pada Oktober 2014. Siapa yang terlibat? Pelajar dan staf kolej. Mengapa? Ia bagi mewujudkan satu kaedah yang lebih efektif. Bagaimana? Maklumat dapat dicapai tanpa mengira masa dan tempat. Berikut dipaparkan kekerapan masalah selepas projek. Seterusnya dipaparkan gambar rajah Pareto selepas penyelesaian dan perbandingan Pareto sebelum dan selepas. Penurunan punca masalah sebanyak 92% telah dicapai. Berikut dipaparkan bilangan kutipan barang kiriman oleh pelajar selepas projek dan graf perbandingan pelajar mengambil barang kiriman di pejabat Kolej 9 dan 10. Sasaran 80% pelajar mengambil barang dalam masa 1 hari telah dicapai, iaitu sebanyak 441 barang kiriman daripada 555 telah dituntut dalam masa 1 hari pada Oktober 2014. Di layar dipaparkan halangan dalam melaksanakan cadangan. Di layar dipaparkan impak projek iaitu 1. Penyempatan masa. 1. Proses merekod kiriman pos melalui CPS hanya mengambil masa 15 hingga 30 minit. 2. Pelajar hanya akan datang ke pejabat untuk mengambil kiriman selepas mendapat pesanan ringkas iaitu SMS. Yang ketiga, proses menyemak rekod kiriman pos yang baru hanya mengambil masa 1 hingga 3 minit sahaja. Bagi peningkatan kualiti, kaedah penyimpanan rekod melalui sistem. Mudah mencari rekod atau maklumat kiriman pos melalui UTM CPS. Keselamatan barang kiriman pos lebih terjamin. Sistem ini telah mendapat maklum balas positif pelajar melalui Facebook. Sila saksikan video ini. Saya Fatin dan saya baru ambil CPD Parcel dan saya rasa UTM Parcel Management System ini adalah sangat bagus. Thumbs up. Berikut dipaparkan faedah tidak ketara projek. Bagi penyeragaman pula, Pengetua Kolej 9 dan 10 telah bersetuju untuk menggunakan sistem UTM CPS secara menyeluruh di Kolej 9 dan 10. Satu penerangan dan latihan telah dijalankan pada 22 hari bulan Oktober 2014 di bilik seminar Kolej 9 dan 10 melibatkan semua staf. Dipaparkan catat alih baru penerimaan surat daftar menggunakan sistem UTM CPS. Pemantauan selepas projek dilakukan dengan menjalankan soal selidik kepada 38 orang responden di Kolej 9 dan 10. Tahap kepuasan hati pelanggan telah meningkat. Seramai 22 orang responden sangat berpuas hati. Bagi tempoh penerimaan, seramai 32 orang telah menuntut kiriman mereka dalam masa 1 hari.
Faktor kelewatan tuntutan kiriman pula didapati bahawa tiada pelajar yang tidak mendapat maklumat. Penyampaian, seramai 35 orang pelajar telah menerima maklumat melalui SMS sebagai medium penyampaian maklumat. Akhir sekali, pemantauan dapati 37 responden bersetuju sistem UTM CPS membantu menyimatkan masa. Berikut adalah analisa dan cerita rada penilaian prestasi ahli selepas projek. Dipaparkan video penghargaan daripada Pengetua Kolej 9 dan 10, Profesor Madya Dr. Samsudin bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada kumpulan KIK Intelligent Organisation kerana berjaya membangunkan satu sistem pengambilan kiriman pos berdaftar di Kolej 9 dan 10. Dengan bantuan sistem berkomputer ini, masalah pengambilan kiriman pos berdaftar di Kolej 9 dan 10 dapat diselesaikan. Keadaan ini dapat meningkatkan imej kolej, hema dan universiti. Wassalam. Jutaan terima kasih kepada semua ahli kumpulan fasilitator yang banyak membantu dan semua pegawai-pegawai yang terlibat. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Haja Sumiati. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kumpulan IO. Komen yang pertama saya, video sebelum projek. Cakap pasal masalah kan. Tapi kalau kita tengok betul-betul itu bukan masalah penuntut ke staf lambat menuntut. Tapi staf yang lambat merekod kan. Betul tak? Jadi macam kurang sesuai. Dia sepatutnya penuntut dah datang, barang dah banyak melambat tapi penuntut tak datang lagi kan. Tak datang collect barang lagi. Tapi yang tadi tu dia dah datang. Betul tak? Dia dah datang tapi you all tak siap rekod lagi. Jadi kalau nak katakan itu masalah dah kurang tepat. Itu punca. Puncanya you all lambat merekod. Jadi video tu kurang sesuai untuk cakapkan masalah. Nak tunjukkan ada penyataan masalah tu kan, kelewatan pelajar menuntut barang tu. Faham tak? Faham okey. Yang kedua, dari segi presentation buku ni, projek ni, saya tengok ada beberapa graf yang dikasih, tapi lepas tu ada kotak penyataan pula menutup graf-graf yang sepatutnya kita nampak lah kan. Apa tujuan graf tu, kita nak tengok kan perbezaan yang dituntut berapa, yang tak dituntut berapa kan. Tapi kemudian ada satu pula lagi kotak, dia tulis kutipan barang kiriman kurang dalam masa satu hari ada 33% menutup graf tu. Ada banyak, ada 3-4 graf yang ditutup. Minta maaf. Okey, kemudian tindakan penyeragaman di peringkat kolej kediaman lain tak ada dibuat ke? Sebab saya rasa kolej kediaman memang ramai, banyak kan. Saya rasa masalah ni masalah universal, di mana-mana kolej kediaman pun ada masalah ni. Jadi dah buat penyeragaman belum? Penyeraman belum kita buat lagi, tapi buat masa ni kita tumpukan di Kolej 9 di kolej sendirilah. Sendiri Kolej 9 10 dah dibuat Dah dibuat, telah dibuat. Sepatutnya cepat-cepatlah pergi ke kolej kediaman lain kan. Kita nak dapatkan kelulusan daripada pihak atasan dulu sebelum kita bangunkan di kolej-kolej yang lain. Habis dah minta kelulusan ke belum? Selepas ni lah. Selepas ni. Ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, Nizanuddin. Di UTM Kolej 9 dan 10 ni merupakan yang pertama pakai CBS Ya. 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 Kalau di universiti lain? Kita ada buat semakan di mana dua universiti yang telah menggunakan sistem seperti UTM CPS ni, iaitu di UiTM dengan UUM. Tapi kita dapati dari semakan yang kita buat, kita dapati sistem tu cuma pelajar boleh menyemak barang-barang kiriman yang sampai melalui web saja. Tapi sistem yang kita bangunkan ini, kita boleh bagi sampai ke handphone pelajar, sama ada melalui SMS dan juga email. So kelebihan sistem CPS ni dia boleh diakses melalui handphone lah. Ya. Ya. Sistem ni membolehkan kita menghantar maklumat tu segera kepada pelajar. Satu. Kelebihan lain? Boleh satu. Cepat. Access by handphone. Yalah, satulah.
kelebihan berbanding dengan sistem yang ada di UiTM tu? Satu je lah. Satu je. Setakat ni satu je lah. Ya. Dan mudah untuk kemudahan pada pelajar lah. Tapi kalau student, maknanya student tunggu message lah. Yes. Sistem akan generate message. Yes. Student akan terima. Bila kita terima parcelnya daripada courier service, kita akan update parcel ni ke dalam sistem, dan apabila kita selesai update dalam berapa minit, kita submit maklumat tu, terus dihantar maklumat tu pada pelajar. Maknanya dia bergantung kepada berapa cepat you update lah. Yes. Saya tambah sikit. Kalau ikut sebelum ni, bila kiriman sampai di pejabat, ikut pos lah, kadang-kadang pos lewat ataupun cepat. Jadi pelajar sering berulang-alik ke pejabat untuk buat semakan, ataupun dia menyemak kepada web syarikat pos yang sedia ada. Okay. Jadi kalau kita ada sistem ini, jadi pelajar tidak perlu berulang-alik ke pejabat untuk menyemak. Hanya tunggu di bilik, terima SMS, terus datang. Agak-agak akan datang boleh tak? Sistem pelajar tu juga boleh semak macam mana dia semak dengan melalui web. Sebab sekarang dia macam pos laju kan, dia boleh semak parcel tu dah sampai. Akan datang boleh tak? Katakan pelajar tu dia boleh semak. Sekarang ni you pakai pelajar akan tunggu SMS kan daripada sistem. Ya. Kan? So tapi untuk makluman juri, dia boleh juga melalui laman web. Nanti kita boleh tunjuk laman web tu, di mana kita boleh, pelajar boleh masuk ke dalam web tu untuk tengok barang-barang dia dah sampai atau tidak. Tapi biasanya bila barang sampai, kita akan hantar terus maklumat tu pada pelajar. Tak, sistem tu dah berfungsi atau belum? Sudah berfungsi untuk kolej 9 dan 10. Tak, maksudnya yang tanpa menghantar, sistem hantar message kepada student boleh semak melalui web nak tahu barang dia sampai? Ya, boleh. Dah boleh lah? Boleh. So dua lah kelebihan awak tu. Ya. Ya. Cuma aktiviti benchmarking tadi tidak dinyatakan dalam laporan betul? Tidak. Tidak. Pasal apa tak masukkan? Terlupa. Kita ni projek pertama kami, jadi mungkin kami terlepas pandang lah. Nanti projek kedua, ketiga, keempat, aktiviti benchmarking ni akan jadi ikon penting. Sebab tahu kenapa? Sebab ia merupakan satu perkara perlu supaya you tidak buat balik apa yang orang lain buat. Dan you tahu bila orang lain dah buat tu, you tahu you boleh dapatkan apa you punya keistimewaan yang orang lain tak ada. Sebab tu saya tadi, apa keunikan you berbanding dengan orang lain. Okey? Okey. Saya percaya surat biasa sama banyak dengan pos berdaftar untuk pelajar lah. Right. Macam mana you sistem yang digunakan untuk mengantar surat biasa kepada pelajar-pelajar di kolej 9 dan 10? Ada sistem ke tidak? Surat biasa ni selalunya bila kami terima dari pos, kita akan sediakan satu kotak pos lah di depan pejabat. Pelajar boleh menyemak di situ. Di depan pejabat kami ada satu pos untuk khusus pada surat-surat biasa. Sistem memang tak ada lah. Oh, dia perlu ada sistem. Buat banyak surat, letak dalam satu kotak, dia akan berebut macam marah berebut susu. Di kotak kita tu diikut abjad ataupun ikut Creativity College lah. Sama ada college tu dia nak ikut setiap kotak tu ikut blok ataupun ikut abjad. Berapa kotak ada? Kotak tu dia macam kabinet, so dia ada banyak kotak lah. Kotak surat. It's a pigeonhole. Yes. And according to alphabet. Depends. Kalau macam college tu. Lepas ni kami pergi melawat 9-10 ada tak? Nak tengok pos biasa tu macam mana letaknya surat. Ada kat pejabat. Boleh? Boleh. Sebelum saya terlupa, ada orang nak bagi saya air 3 botol. Jangan ingat aku lupa. Markah tengah kira. Korang. Jangan ingat Pak Yah lupa. Pak Yah belum nyanyuk lagi. Alright. Okey, ambil ni ambil tahu juga, ambil berat juga tentang pos biasa. Yes. Alright? Okey, upgrade the system. Lepas itu tentang saya mungkin tak berapa dengar kumpulan IO bercakap tadi. Pos laju macam mana? Sama dengan sistem yang ni. Pos berdaftar. Pos laju.
Sama Dia banyak. ada dua ya, pos berdaftar dengan pos laju dia berbeza juga ya. Tapi maknanya akan datang situ sama juga. Sama. Alright. Apa jadi, saya nak tanya, berapa bilangan pelajar yang ada di kolej 910? Ni tak sebut ni, saya tak apa dengar. Untuk masa kini 1,672 orang. 1672 untuk 2 buah kolej. Untuk 2 buah kolej. Semua lelaki atau Lelaki dan perempuan. Campuran. 9 perempuan, lelaki 10. 9 perempuan, 10 lelaki. Alright. Ibu berapa? 1,672. 1,672. Berapa persen yang mendaftar dengan pejabat di kolej kediaman? Pelajar, adakah 100%? Mendaftar apa tuan? Mendaftar email dia ke, address 100%. dia, telefon dia ke, 100%? 100%. Okey. Sure. Data ada. Okey, cuba buka apa nama ni 21. 21 ya, muka surat 21 ni tak ada. Korang punya pun page number pun tak ada. Alright. Ni kenalah ni, kalau nak bercakap tentang kualiti dengan Pak Ya, kau kena cakap betul-betul, tunjukkan betul-betul. Tengok muka surat 21 sini, buku ni. That's probably your muka 42, slide 42. Boleh? 42. Slide 42, okay. Tengok tu. No. Yang ini ialah kaitan masalah. Tajuk dia kaitan masalah. Next time, put the page number of your slides. Tajuk dia kaitan masalah. Oh my God, you tak dapat nak trace Surat dapat trace. Slide tak dapat trace. Kaitan masalah first. Kenapa tak ada daftar atau nombor slide? Woi, ketua. Siapa ketua kumpulan? Kenapa tak tahu nombor slide? Dah cari dah tu. Potong 10 markah. Alright. Tidak, cari rasional, kaitan masalah. Tak dapat cari dah. Sepatutnya korang duduk dekat slide, ada satu buku macam Pak Ya ada buku ni. Atas. Ada ke tidak buku tu? Ada. Habis tu? Dah panas. Okey. Saya nak ketua kumpulan jawab. Kaitan masalah, you tahu situ, send today, receive tomorrow. That's your motto, right? Your motto or Pos Laju punya motto? Pos Laju punya motto. You setuju? Pos Laju yang tidak laju. Kalau saya bagi peluang kepada kumpulan ini, anyone can answer. Bagaimana kamu nak menukar supaya nampak macam ada ada satu magnet bila kita baca moto ni, yang kita kata moto yang menarik. Pada saya, send today, receive tomorrow tak menarik. Send today, receive Dah Hajar dah menjawab pula bagi saya. Yang ni nak potong markah untuk dia. Today. Potong gaji. Potong allowance. Saya nak tengok budak-budak ni boleh fikir tak, send today, receive yesterday. Tahu? Alright? Tak pasal-pasal kau kena marah petang-petang ni. Aku memang dah penat dah sebenarnya. Penat mendengar benda kau orang bercakap ni. Kau duduk mengepek. Alright. Okey, berapa bimbingan pelajar. Okey. Alright. Satu yang to me is a simple project. Tapi dia banyak membantu kita yang menyelesaikan masalah kita dengan pelanggan kita. Because pelajar adalah customer kamu yang penting, dan projek ini boleh diseragamkan di semua college, di semua tempat dan di semua IPTA. Very good project. Congratulations. Terima kasih. Okay. Serahkan kemenangan dari Allah. Right? Okay, terima kasih. Wassalamualaikum.